Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hoi. Hai. Saya tengah tengok setting ni. Kenapa macam tak apa nak best ah. Dia macam pandang tempat lain. Bek, tengokkan ni, Bek. Dia macam saya ingat, Bek, tapi tak apalah Tengah cas ke nak buka cas dulu? Ni dia macam tak cantik. Bibi bagi tengok kat handphone Bibi. Okey tak? Hai Nur Azlina watching. Waalaikumsalam Nur Rahmat. Nur. Thank you Dahlia watching. Hari ni saya nak share tentang pesan bibi saya. Bibi saya selalu pesan kat saya. Dia sebutan negara kita huruf P dengan D. Tapi kalau di Indonesia dia sebut P, pe. Dia sebut D, de. So, pede. Bik, pede sebutan dia. Pede. Dahsyat tak sebutan dia orang. Waalaikumsalam, Syahir. Okey. Bibi aku mengesahkan cantik. Waalaikumsalam, Nazrin. Okey tak? Pelan sikit, Bik. Okey tak gambar dia? Tengok, Bik. Okey tak, Tuan Puan? Tak center ke center, kira okey lah. Dia macam tak apa nak center. Tapi okey lah. Kan? Hari ni kita sebut sama-sama pede. Kan bahasa Indonesia pede. Kalau bahasa negara Malaysia P dengan D. Pede. Ya, dia sebut macam fonik. Sebutan fonik. Tahu sebutan fonik? Anak-anak kita belajar membaca sekarang ni. Dia sebut terus yang p, d. Aku dah ajar membaca dah ni pagi-pagi. So, belajar bahasa Jawa, belajar huruf Indonesia. Betul, Bik? Pede. Apa dia pede? Kenapa saya tak tulis tajuk dia pede? Percaya diri ya. Pasal saya tu dia begitu. Walah. Tak apalah. Nanti saya tukar tajuk. Tim tolong tukar tajuk. Nanti bukan tukar tajuk. Tambah dekat tajuk. PD is percaya diri. Sebutan dia pede. Patutnya kita sebut pe dengan de. P-E-Y, D-E-Y, pede. Waalaikumsalam Zahra. Okey. Kita nak terang apa hari ni? Kita nak cerita. Saya cerita sikit lah. Saya harap saya dapat live sekejap je. Saya harap lah kan. Sebab saya sebenarnya pagi ni tengah mengemas bilik bawah, bilik tetamu. Nak bagi tetamu-tetamu yang datang tu apa nak cakap. Wah, thank you. First time dapat join live Nazrin. Thank you Nazrin. Waalaikumsalam. Okay. Siapa tu macam nampak kawan aku je tu. Deng. Ikin. Hai Ikin. Hai babe. Sihat babe. Pede is sebut pede. P-E-Y, D-E-Y. Percaya diri ni kita perlukan. Sebab saya kadang-kadang baju saya banyak tak muat. Tapi saya penatlah cari baju. Mani, tolong tutup aircon lah, sejuk pula. Pagi ni sejuk lah. Waalaikumsalam dari Indonesia. Wah, Malasugi. Husna dari Indonesia. Nama dia Husna Malasugi. Yelah, nama anak saya Ayatul Husna pun saya ambil daripada cerita Indonesia. Waalaikumsalam Tuminah Dahlia. Waalaikumsalam. Okay. Betul tak Indonesia pede? Kan P dengan D tu kita sebut pede. Pede is percaya diri. Kenapa nak kena sebut? Indonesia kenapa terkenal dengan perkataan pede? Dia macam tu tau. Sebab saya kadang-kadang pilih banyak baju tak muat bila saya dah gemuk. So saya nak kurus tu antaranya itulah saya tak nak bazir beli baju baru. So saya kata why not kurus sikit daripada duk beli baju baru. Padahal baju banyak lagi. Kan? Jadi saya satu hari tu saya nak pergi majlis, saya pakailah baju apa-apalah, baju yang saya yang muat kan. So saya macam down lah kan. Sebenarnya saya down. Alamak Bib, macam mana ni seksi nanti kan nampak apa-apa kan. So Bibi kan dengan selamanya, puan pede, puan pede apa pede. So saya katalah, saya sempat belajar. Saya kata puan apa-apa pun kena percaya pada diri. So kalau pernah tengok tak dia badan dia agak chubby, mungkin bukan dari negara kita kan. Tapi badan dia chubby. Lepas tu dia pakai baju yang yelah, kita tak mau tiru dia tau. Dia pakai baju ketat. Kita yang tengok ni macam percaya diri betul. Yakinnya. Tapi itulah yang diperlukan sebenarnya. Tapi bukanlah yang macam tu, pakai baju ketat lepas tu percaya diri. Kalau orang bukan Islam bolehlah macam tu sebab pada dia
dia tak tahu tentang wajib menutup aurat. Tapi kalau kita wanita muslimah ni kena fikirkan dari sudut tu. Sudut badan kita ni menutup aurat ke tidak. Sebab nak tak nak memang kita kena pakai baju yang longgar. Saya tuan-puan nak cerita, waktu saya kecil-kecil lagi, waktu saya remaja tingkatan-tingkatan sampai saya sekolah asrama. Kalau kita sekolah asrama kan banyak beli baju kurung. Sebab kita ada prep kan setiap petang. So mak saya beli baju kurung. Beli kain-kain murah tu bawa baju kurung. Kita bawa pergi asrama. Sampai saya pergi matrikulasi pun saya pakai baju-baju tu. Tambah sikit-sikit je baju kurung. Sampai saya universiti pun saya pakai baju kurung tu semua yang mak saya buat daripada asrama. Kenapa saya boleh muat agak-agak? Dan nak ceritanya, bila saya habis universiti, saya jadi guru ganti. Saya banyaklah mengajar. Guru ganti ni guru yang sambilan, yang mengajar 2 bulan semasa 2 atau 3 bulan semasa guru-guru tetap cuti bersalin. Saya akan ganti guru-guru cuti bersalin ni dan saya dah mengajar banyak sekolah. Sekolah Munshi Ibrahim, Sekolah Kamarul Arifin Labis, sekolah dekat Negeri Sembilan, apa nama aku dah lupa sekolah tu. Negeri Sembilan pun saya pernah mengajar. Bekuk saya pernah mengajar. Siapa tahu Bekuk? Tak tahu cari sini dalam peta. Bekuk saya pernah mengajar. Caah saya pernah mengajar. Ada yang saya mengajar 2 kali tak silap satu sekolah tu. Okay. So saya pakai lagi baju kurung tu. Sebab apa saya boleh pakai? Sebab waktu saya remaja dulu, waktu saya buat baju kurung, saya longgarkan baju tu. Baju tu sangat longgar. Kalau saya ni saiz S waktu tu, saya pakai baju saiz M. Kalau badan saya masuk tu saiz M, saya pakai baju saiz L. Macam tu lah. Itulah jelas setakat badan saya pun. Paling gemuk pun sebelum kahwin dulu 50 kilo. So 50 kilo boleh lagi tu saiz S lagi tu. Boleh saya pakai baju M. Memang baju saya besar-besar. Saiz M dan L kadang-kadang. So saya pakai. Sebab itu saya kata kalau kita dah kurus, saya sedikit pesanan lah tuan-puan. Kita memang nak kurus. Contoh saya sendiri. Saya ingatkan diri saya, Izzah, memang awak nak kurus. Tetapi bila dah kurus, jangan pula kecilkan saiz baju tu terlampau kecil. Jangan pula walaupun badan awak dah pergi ke, mungkin badan saya sekarang SL. So kalau saya dah kurus sikit, dah pergi ke M kata, amin mudah-mudahan. Jangan pula pakai baju saiz M. Pakailah baju saiz L. Lebihkan satu saiz. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala bagi saya saiz S. Amin. Mana tahu S yang sihat lah. S yang sihat. Semalam baru angkat Ina. Saya punya tetamu lah datang rumah semalam. Izzah, kita ni kita ni sensing. Kalau korang pernah dengar Stephen. Kaedah Stephen. S-T-I-F-F-I-N. Stephen. Kita ada buat kajian tentang otak. Cara kita berfikir. Dan kajian tentang badan kita. Menggunakan jari, dia letak dekat kita punya sensor jari ni. Okay, Stephen. Saya sensing. Bila sensing ni adalah beberapa kategori ciri-ciri dia lah ada. Bila sensing ni, yang saya nak cerita ni, dia sangat happy bila dapat makanan yang sedap. Dia sangat seronok. Orang-orang sensing ni, dia, kawan saya kata budak sekolah pakai baju besar, tak apa kan? It's okay Cik Nurul, yang penting Allah sayang. Aku ambil tagline. Betul, yang penting Allah, apa yang Allah suka. Kan, nak suruh Allah sayang, kena buat apa yang Allah suka. Kan, betul tak? Sensing ni dia punya kebahagiaan dia, dia Allah patternkan tau benda tu. Benda tu adalah kajian. Dia kajian mengenai kita punya darah, kita punya belahan otak. Yes, Stephen is kajian tentang belahan otak. Kita punya, dia pun kaji dekat sini, kat sensor reseptor kita ni. Kan? Saya punya, orang sensing punya, dia akan rasa puas, dia akan rasa boleh bekerja dengan maksimum kalau makanan dia, kalau dia punya perut puas. So, pesan Kak Ina kat saya, Izzah, kita ni sensing. Tak payah nak berimpian kurus melayang tu. So, saya tergelak lah, saya kata, okeylah Kak Ina dah pesan siap-siap, so saya tak payahlah nak kurus melayang. Saya pun tak pernah pun fikir nak kurus melayang. Tahu kurus melayang? Macam tiang tu. Macam model kan, kurus melayang. Tak payah. Saya punya aim berat pun tak ikut BMI pun. Kalau ikut BMI saya kira 58 kilo BMI saya. Tapi saya punya impian dapat 60 kilo dah settle lah. Saya cuma niat tu niat saya. Kalau Allah nak bagi
Macam-macam apa-apa yang di luar saya punya tu pun saya terima je. Asalkan saya tahu yang terbaik kan. So, saya aim 60 kilo. Doakanlah jauh lagi perjalanan 60 kilo tu. Saya bukanlah berimpian nak kurus melayang. Dan plus saya pun tahu patutlah aku tak ada niat pun nak kurus melayang. Sebab Allah memang bagi saya sensing group. Apa lagi saya nak cerita? Okey, percaya diri. So memang dia kata apa-apa pun orang akan kata. Bibi, saya belajar dengan Bibi tau tadi. Saya kata, Bibi, cuba explain tentang percaya diri. Dia kata, Puan, kita kurus ke, gemuk ke, dua-dua cantik. Ada orang kurus nak gemuk sikit. Ada orang gemuk memang nak kurus sikit. Kan? Tapi, apa masalah dia sekarang? Masalahnya sekarang, okay, bila kurus ke gemuk ke, contoh kalau kita kurus, nanti kan ada je orang kata, kenapa kurus sangat, sakit Pernah tak korang dengar soalan macam tu? Hai Mohris. Kenapa kurus sangat? Cucuk potong perut Adalah orang-orang ni. Okay, dia ada 3. Satu, kita nak kurus ke, nak gemuk ke, orang akan tetap bercakap. Itu kita tak boleh nak tahan. Sebab orang tu ada mulut. Dan yang izinkan dia bercakap dan yang walaupun dia memilih untuk tidak menjaga mulut, macam saya cakap semalam, apa-apa adalah pilihan kita. Allah dah bagi akal untuk kita fikir nak pilih mana. Dan kalau orang-orang ni, ada orang-orang yang memilih untuk tidak menjaga mulut, sebenarnya kita kena gunakan kaedah per day. Kita pula kena gunakan kaedah per day. Percaya diri. Bila kita percaya diri, Bibi! Sinilah, Bi. Aku takut salah cakap ni. Aku cakap nanti kalau salah kau sampuk. Kalau kita percaya diri, Bi, apa pun orang kata, kita tetap menjadi diri kita, betul? Itu dia. Bibik, sini jap. Cuba Bibik cerita. Apa itu pergi? Bibik, cepatlah. Bibik, percaya diri itu bagaimana ya? Morning, cik. Percaya diri itu. Tapi terus. Kita percaya sama diri kita sendiri walaupun apapun keadaannya, mau jelek, mau cantik. Setidaknya setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan itulah yang harus kita tutupi sama percaya diri. Kalau kata kita memang keadaan gemuk, macam mana nak bagi percaya diri tu? Biar kau gendut. Bik, nyanyi je Bik lagu gendut tu. Percaya diri aja lah sama diri kita sendiri. Kekal bahagia. Kena kekal bahagia lah. Kuncinya tadi bersyukur tadi. Itu yang saya terlupa. Itu tadi harus bersyukur. Allah dah bagi. Tadi. Sebab kan apapun pemberian yang Tuhan kasih. Betul. Kita harus kena bersyukur. Karena setiap manusia itu rezekinya beda-beda. Ya. Rezeki dia kurus, rezeki dia gemuk, rezeki harta, sempat keluarga. pegang aku punya selimut ini betul-betul live ni. Lagi Bik. Aku tak lah kau nak pergi basuh selimut. Okey, lepas tu kalau macam contoh lah, macam mana contoh Bibik nampak saya ada harta lebih dari Bibik sikit lah. So macam mana cara Bibik percaya diri tu? Macam mana Bibik macam menyeimbangkan? Bibik ada cemburu kat saya tak? Ya, setiap manusia itu pasti ada cemburu. Ada pasti ya, kepingin, betul. Kan? Kepingin. Tapi kan namanya setiap kepingin tu teringin tuan pun. Teringin. Tapi kan setiap manusia itu rezeki beda-beda. Allah menakdirkan kita di dunia pasti ada miskin, ada kaya, ada cantik, ada jelek, ada buruk, ada apa lagi? Ada kurus, ada hitam, ada putih, kan seperti itu. Tapi namanya kita pun setiap kan itu tadilah kekurangan. Ya, percaya diri, kuncinya bersyukur. Apapun rezeki yang kita kasih kan rezeki itu nggak melalui materi. Materi itu kebendaan. Rezeki itu bukan sahaja untuk kebendaan kan, Bi? Ya, materi itu seperti uang, harta. Tapi rezeki itu kita punya anak, kita bisa punya anak, kita punya keluarga. Halo, kaki itu aja. Ya, betul, Bi. Sehat aja udah suatu rezeki. Karena kalau kita udah sakit, bisa saja harta yang kita punya itu habis. Betul. Sebab nak berubat. Macam saya lah, ubat kulit ni mahal tuan-puan. Tapi insya-Allah ada lagi harta insya-Allah. Makasih Bi. Ada lagi pesanan tak kepada tuan-puan di Malaysia ni? Indonesia pun ada. Siapa tu yang di-interview? Saya punya pembantu rumah. Hari ni pembantu rumah. Esok lusa dia mau balik dah tak jadi pembantu rumah dah jadi Puan Marne. Udah jadi sahabat. Boleh ke Bi panggil Bibi lagi nanti di sana? Kalau orang Indonesia panggil kakak apa? Panggil-panggilan. Panggil kakak. Kakak Oh. Kalau Bibi kan makcik. Kalau Bibi makcik. Kalau kamu mau dipanggil nama sajalah kan. Marni, Dewi. Tante.
Tante itu pun makcik ya? Umi. Mereka mau pulang. Umi. Nak handphone. Umi nak handphone. Handphone. Ni tengah guna. Mana nak dapat? Dah pergi main dengan Bibi. Bibi basuh sejadah kat belakang. Main air. Tak nak. Walah, dah bangun. Jangan memudaratkan diri. Betul. Betul. Yang itu saya suka. Siapa tadi saya tak ni? Betul. Saya selalu ingat, kalau kita nak kuruskan badan, jangan, kita kena menahan diri kita daripada nak cepat. Apa-apa nak cepat. Kalau nak cepat tu sometimes, banyak kali badan saya jadi yoyo. Saya share lah. Terima kasih Bibi terima kasih Bibi. Pesan Bibi. Bibi Wani yang pesan tadi. Okay. Banyak. Subhanallah walhamdulillah. Korang? Banyak kali saya nak share sikit, saya berjaya turunkan berat badan. Sebab badan saya senang turun. Tetapi bila kita nak turunkan dengan cepat, ataupun bila kita buat drastik, macam kurang makan tiba-tiba, macam tiba-tiba dah biasa makan nasi satu sudu aja. Kan? Patutnya kita kena pelan-pelan. Terima kasih banyak Wan Zuriana. Bibi saya yang kemas lah. Diorang yang akan pastikan bersih sebab dia tahu majikan dia tu dia ada habuk kan. Okey, kita cerita terus. So, saya banyak kali macam nak cepat konon-konon, betul turun berat badan. Dalam masa sebulan turun 3-4 kilo. Kalau pantang jangan cakap lah pantang. Sebab itu lepas pantang ramai orang gemuk balik. Termasuk saya. Tak terkecuali. Tapi Alhamdulillah saya punya gemuk balik tu tak gemuk sangat. Saya masa pantang saya turun 17 kilo. Sebab masa pantang kita macam-macam kita buatkan urutnya, saunanya, jaga makan makanan pantang. Memang jaga pantang betul-betul. Memang turun 17 kilo tetapi Alhamdulillah sebab tuan-puan saya masa pregnantkan Muhriz. Berat badan saya 91 kilo. Saya kena bagi anggaran tepat kepada doktor sebab doktor nak doktor nak operate. Doktor nak masuk ubat bius. Saya kena bius mati, so ubat bius tu kena tepat dengan berat badan. Nak masuk berapa banyak kuantiti. So saya kata, wah, itulah berat paling yang saya capai paling besar dalam hidup saya, 91 kilo. Ya Allah, dia punya stres tu, ya Allah. Allah saja yang tahu. Nak solat, memang dah kena solat atas kerusi. Nak tidur, dah memang kena tidur duduk, tuan-puan. Sebab kalau tidur baring tu macam mengah, dia macam menekan kita punya dada. 91 kilo tau. Saya punya berat dapat sebelum kahwin 50. Saya punya berat semasa kahwin 55. Sebab bila menganggur tu stres makan. Lepas tu saya punya berat masa anak pertama, pantang anak pertama tak naik sangat. Saya turun balik 58. Macam gitu. Tapi bila seiring dengan umur, seiring dengan kita entah macam mana, dah jadi compounding. Alhamdulillah masa sebab tu saya perlukan 91 tolak 17 berapa tuan-puan? Saya tak ingat lah. Dia dalam berat saya tinggal 73 macam tu. 73 kilo, itulah korang kira sendirilah 73 kilo. Kemudian baru saja sebenarnya saya mengekalkan berat 73 70 tu lama. Tapi masa PKP baru-baru ni la ilaha illallah. Saya timbang-timbang tiba-tiba naik 6 kilo. Saya kata macam penimbang ni rosak ke? Melampau sangat. Betul, saya try baju-baju saya kan. Kita tak keluar rumah, so kita tak pakai baju. Bukan maksud saya kita tak pakai baju baru. Kita pakai baju tidur. Baju tidur tu lah longgar kan. So kita tak perasan tau. So saya try baju saya, ya Allah betul lah. Tak muat dah. Saya kata tak boleh jadi ni. Ini dah bukan main-main punya naik. Dah memang saya kena jaga betul-betul nak turunkan. Susah tuan-puan. Sebab nak naik, buat kata kakak ipar naik. Macam Kak Ina pun cakap, nak naik tu makan berminggu, berbulan-bulan punya makan. Tiba-tiba takkan nak turun tu sebulan dan nak turun 10. Walaupun saya berharap dapatlah turun banyak sikit kan. Cuma itulah kita kena elak daripada jadi yoyo. Tahu kan berat yoyo? Turun, contoh kita berjaya turun 3 kilo. Tiba-tiba bila yoyo berlaku, kita naik balik 6 kilo. Macam saya tu. Tu memang sebiji macam saya. Masa saya dah berjaya turunkan tu, saya berjaya turunkan 3 kilo. Masa dah yoyo tu, dia double. Dia jadi compounding double. Double compounding. Memang susah kalau berat sampai 90 kilo. Betul Kak Aniza. Saya dah rasa tu. Tapi itulah saya berkorban lah. Saya punya perut sangat besar. Sedangkan baby saya hanya duduk kat separuh perut saja. Separuh lagi kita kan scan kan. Separuh lagi tu gelap. Gelap tu adalah air ketuban. So saya just sedapkan hati. Saya kata wah aktif baby saya dalam perut. Dia boleh berpusing-pusing. Sebab kawasan dia besar. Tu je lah cara saya tenangkan hati. Sebab itu saya tengok perut-perut orang kecil yang mengandung. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, bukan perut aku ni.
Saya kalau dah 4 kilo, 5 kilo bukan, dah 4-5 bulan saya punya pregnancy saya dah macam orang akan tanya bila due. Orang akan tanya hari apa, bila bersalin. Orang dah terus tanya bila bersalin sebab dia punya perut tu memang macam dah nak bersalin. Belum lagi bila berat saya 90 kilo. 9 bulan. Saya memang ada kesedihan. Setiap kali saya pregnant, saya memang sedih sebab mulut orang kita tak boleh tutup dan saya pun tak belajar sangat tentang per day ni dulu. Percaya diri ni. Saya sendiri bukan tak belajar ke apa, saya sendiri tak amalkan PD ni. Saya sendiri tak rasa percaya diri. Sebab tu saya jenis, saya kan introvert, extrovert. Saya extrovert. Sesuai dengan orang kenal saya sebagai seorang yang peramah, saya extrovert. So orang extrovert ni dan antara kelemahan dia ialah dia sangat memikirkan apa orang kata. Siapa extrovert, siapa peramah-peramah tu, kita ada satu kelemahan, geng-geng extrovert, kita sangat memikirkan apa orang kata. Apa orang keliling kata. Itu ada pro and con. Bagus dia apa? Kita elak daripada buat benda bukan-bukan. Sebab kalau kita buat benda bukan-bukan dan orang kata, sebenarnya kita ni pun sama juga. Kita menyebabkan orang mengata kita tu pun sebenarnya tidak bagus. Sama juga nanti. Kenapa kau buat benda bukan-bukan ni? Orang tu kata saya, ya Allah, sekarang kau yang buat depan-depan orang. Macam tu. Jadi, bila ada perasaan tu, kita jaga diri kita lebih lagi sikit. Cuma, kontra dia punya sisi yang kita kena betulkan tu, kita jangan terlalu mengambil apa kata orang. Saya dulu, orang kalau kata saya pregnant ke, saya dah sedih. Saya dah rasa macam, ya Allah, balik depan dia macam tak, tapi belakang saya sedih. Saya murung beberapa jam je lah, tak adalah makan hari pun sebab kejap lagi saya makan balik semula. Kan, kita murung, kita fikir sangat apa orang kata. Sebenarnya orang nak kata ni kita tak boleh tahan. Boleh cakap, dah lah, diamlah, jangan tanya soalan tu. Sebenarnya kalau kita cakap dengan seorang, ramai lagi yang mengata ni. So apa yang kita kena buat, kita kena ajar diri kita. It's okay kalau orang tu nak cakap apa-apa. Saya kalau introvert tu dia jenis kuat dalam hati. Dalam hati dia ni dia kuat. Dia rasa macam, taklah kau nak cakap aku apa. Aku tak heran. Kalau bahasa kasar tu, tak naklah guna bahasa kasar tu. Tapi kadang bila kita geram kan, kita buat pergi mama macam tu. Ada kalau orang jenis macam dah geram sangat, melampau-lampau sangat orang mengata dia mencaci dia kan. Dia kata lantak kau lah kan. Yang penting aku terus berjaya. Tu orang introvert, kelebihan dia kat situ. Cuma orang introvert ni dia more kepada akan buat suka hati dia lah. Sebab dia memang tak heran langsung orang cakap apa. Tapi sebab tu lah dia ada pro and con. Bila orang introvert pula dia kena macam cool sikit. Dia jangan buat saja apa-apa sebab kita tak rasa apa-apa. Tapi kita kena jaga juga diri. Sebab yang suruh menjaga diri tu bukan sesiapa-siapa. Yang suruh kita menjaga diri, menjaga maruah, menjaga aurat tu Allah Ta'ala. Saya extrovert, suami introvert kadang bual sorang-sorang. Betul. Yang ini saya setuju dan sebenarnya dia dengar. Betul. Sebenarnya saya pun sama. Saya lama tau saya ambil masa nak ajar diri saya, bukan ajar suami saya. Ajar diri saya untuk faham bagaimana suami saya ni. Sebab macam tadi kata puan apa tadi, saya tak perasan nama dia tadi. Nama puan tadi apa? Amelia. Puan Amelia cakap tadi, sebenarnya yang kena belajar itu diri kita sendiri. Yang kena faham pasangan kita macam mana tu diri kita sendiri. Sebab kalau dah pasangan kita introvert, kalau borak dengan dia jarang tau. Dia jarang nak macam excited, borak dengan kita macam kita je nak excited kan. Mama nak tahu tak ni. Dia, ya ke? Ataupun dia sambil tengok Dia sambil tengok handphone. Dia tanya, abang nanti bi kena pergi ni abang Kan? Dulu saya tak faham. Saya ambil masa yang lama tuan-puan. Kalau tuan-puan baru kahwin, tuan-puan tak faham tu, janganlah melenting sangat. Sebab tu bila kahwin ni kena sabar. Kena banyak sabar. Dia sebenarnya sabar kat mana? Sabar sebab kita tak faham. Jadi bila kita dalam fasa-fasa nak memahami ni, kena sabarlah. Sebab bila kita dah faham, sebenarnya tu bukan satu masalah. It doesn't matter. Dan bila kita dah faham benda tu, sesuatu ilmu tu bila kita dah faham, manusia tu bila kita dah faham dia macam mana, kesabaran tu dah semakin tak diperlukan sangat. Maksudnya dah kita menggunakan sabar kita ni di tempat lain pula. Di tempat lain yang kita cuba nak memahami pula. Faham tak? Korang faham tak yang saya cerita ni? So extrovert pun sama. Kita kalau borak tu nak orang pandang kita, nak orang pun excited macam kita, mana nak dapat tuan-puan?
Kalau kita punya pasangan introvert, so takkanlah setiap kali kita nak borak dia macam, kita macam akan panggil indah tak indah kan. Kita nak gaduh. Takkan kita nak macam masam muka nak merajuk. Alah, buang masa lah tuan-puan. Betul tak? Baik kita, sebenarnya pasangan tu tak ada niat pun nak sakitkan hati kita. Dia tak ada niat pun nak buat kita terluka ke, tak ada niat pun nak acuh tak acuh dengan kita ke. Itu memang pattern dia. Dan dia mendengar sebenarnya. Dia orang yang mendengar. Macam saya memang kena melihat orang. Baru saya ingat apa orang tu cakap. Sebab tu kalau ada orang dia sangat suka berborak dengan saya. Sebab setiap kali orang tu nak cakap dengan saya akan pandang muka dia. Saya akan letak handphone di tepi. Saya akan, oh ya ke? Oh ya ke macam itu? Ya Allah teruknya. Bukan saja pandang. Saya siap mengekspresikan lagi. Oh sedih ke? Ya Allah kalau aku pun sedih. Dia macam tu. Itu orang extrovert. Kalau orang introvert dia dengar, kita cakap dia dengar tau. Tapi dia macam kita sometimes cakap dengan patung. Kalau dulu-dululah saya cakap, tak maulah cakap macam cakap dengan dinding. Siapa pernah macam tu? Kat situlah kita kena sabar tuan-puan. Takkanlah, sebab tu saya risau tau. Semalam saya borak dengan Kak Ina. Dia owner Maging Stick Hub. Dia datang ke sini kerana suami dia ada urusan di sini. Kita berbual benda yang sama. Kita sangat risau. Ramainya yang bagi belum kahwin, saya nampak tadi yang belum berkahwin. Ramainya pasangan yang telah berpisah. Ramai sangat. Saya kira saya cakap dengan Kak Ina sebab dia jarak dengan saya umur tak jauh tapi dia lebih matang dari saya. So saya respect dia sebagai Kak Ina kan. Kak Ina, kenapa jadi macam ni Kak Ina? Sedih tau Kak Ina. Dia kata, Izzah, memang Kak Ina pun sedih. Saya cuba borak lah, korang okey tak? Kak Ina pun sedih Izzah. Dia orang ni, sebenarnya apa yang kita boleh bantu Kak Ina? Saya kata kan. So tuan puan yang dengar ni pun boleh bantu tau orang-orang yang tengah ada masalah, tengah dah nak bercerai kan di keliling kita kan. Ya. Dia selalu bawa SKV. Dia sangat caring. Memang sangat caring. Dia sangat sayang kita. Orang yang introvert ni. Tetapi dia macam, dia tak banyak cakap. Tu je. Dia memang introvert tak banyak cakap. Kita ni sebaliknya. Macam Tuan Najib. Contoh dia dah guna kuota live. Contoh dia live pagi-pagi kan. Nanti lepas live dia senyap. Nanti kita orang gurau lah. Sayang, kuota cakap dah habis Nanti dia macam tu. So dia ada kuota-kuota bercakap. Lagi kalau lelaki, memanglah kuota bercakap dia kurang. Perempuan ni lebih 2-3 kali ganda kuota bercakap setiap hari. Okey, lepas tu saya tanya Kak Ina cakap apa Izzah? Sebenarnya Izzah, kita sebab tu kata rumah tangga ni kena sabar. Kadang-kadang macam ni lah saya cerita. Contoh dapat suami panas baran. Pada kita pada panas baran Orang panas baran ni dia pada umur-umur tertentu je. Dia sampai umur 40-an, 30-an, 40-an tu memang dia tengah panas baran tu. Memang tak boleh salah sikit. Nanti tangan dia bergerak. Ada yang tampar-tampar. Aduh, janganlah sampai memegang Yang bercakap tu menengking ataupun guna bahasa-bahasa kesat. Dan macam mana mungkinlah masa belum kahwin, perempuan ni tak nampak PL lelaki ni panas baran. Bila dah kahwin baru nampak. Habis takkan tiba-tiba cerai lah. Salah faham, salah memahami lah awak macam mana. Lelaki lebih kurang 8,000 perkataan, perempuan 24,000 tak silap saya. Kuang. 3 kali ganda Kak Ina kata, Izzah, tahu tak, sometimes orang yang panas baran ni sampai umur 50 ke atas atau umur 60 ke atas, di mana energi dia makin kurang. So dia pun dah malas nak marah. Kalau kita sabar sikit, kita boleh tak melayari bahagia tu? Maksudnya, sabar sikit lah. Kalau bahagia tak bahagia pun yang penting apa tuan-puan? Kita ada apa? Kita ada siapa yang kita kena jaga? Anak-anak. Sebab Kak Ina cakap apa? Izzah, cuba Izzah tengok. Anak-anak yang bila dah besar, dia macam tak tentu arah. Dia adalah mak bapak dia mesti broken family. Sangat sedih tuan-puan. Dan kadang-kadang itu belum lagi kita termasuk dengan anak-anak yatim piatu. Tak kira lagi tau. Anak-anak yang dah tak ada ibu bapa ni. Ya Allah, sedih nak cakap benda ni. So why not kita yang masih Allah bagi nyawa ni, kita yang masih bertahan hidup ni, why not jaga rumah tangga tu elok-elok. Walaupun kita stres, kenapa kau tak sama macam apa yang aku nak, kenapa kau tak sama macam apa yang aku predict, apa yang aku jangka. Sebab tu bila apa-apa kita nak, jangan jangka tinggi sangat. Kita berimpian tinggi boleh. Jangkaan kita tu kita kena plus minuskan. Supaya apa? Supaya kita tak terlampau macam contoh bila berkahwin, kita duduk jangka macam duduk kat kayangan. Kalau dapat suami kaya tu, kita duduk jangka kita dia macam puteri. Tuan-puan, percayalah kalau orang-orang kaya ni dia ada satu PL dia tahu. Yang bukan macam suami saya, dia daripada susah kepada kaya pun ada PL dia juga.
Yang senang memang anak orang kaya ni, contoh macam anak-anak saya ni lah, dia pun ada PL dia juga. Dan PL tu kadang-kadang orang-orang biasa tak faham dan menjadikan kita stres. So kalau kita contoh pasangan yang berkahwin, dia pasangan keluarga susah, dia kahwin keluarga kaya, dia bila dia berkahwin, dia ada satu konflik tau sebenarnya. Konflik ni lah yang korang kena faham, yang korang kena kaji, ambil masa, bukan, dan yang paling penting kena sabar. Kena ambil masa. Yang penting kena percaya diri. Yang macam tadi Bibi cakap, kita hidup susah ke, kita kena percaya diri. Kita kena yakin ini adalah rezeki yang Allah tentukan pada kita. Kesusahan ini memang susah, tetapi Allah dah yakin yang kita ni kuat. So kita kena yakinlah kita kuat untuk hadapi kesusahan ni. Dia tak kira lah orang susah ke, susah bisnes ke, apa lagi, masyarakat susah ke. Maksudnya Allah tahu kalau kita gunakan sepenuhnya kita punya iman, takwa, kita punya agama, ilmu, kita punya yang Allah dah cipta ni dah sempurna-sempurna, dah sesempurna makhluk di dunia ini. Kita yakin benda tu, kita boleh hadap kesusahan tu, tuan-puan. Orang kaya ada kesusahan dia juga. Semua orang Allah bagi kesusahan masing-masing. Takkanlah kita nak cerita pada orang, kan? Kalau kita cerita pada orang lain tu tentu dia pun ada susah dia juga. Takkah kita menambah beban pada susah dia tu? So setiap orang ada susah masing-masing. Why not kita saling memahami? Why not cara kita memahami orang, jagalah mulut. Kita jangan sesuka-suki tanya soalan yang pelik-pelik. Contoh jumpa orang yang belum pregnant lagi, yang belum mengandung, belum dapat anak walaupun dah kahwin 3 tahun. Tak pregnant lagi ke? Suka-suki kita tanya soalan macam tu. Takkanlah orang tu tak tahu dia tak pregnant lagi kau nak tanya. Kalau kau nampak macam kau dengar-dengar dia belum ada anak, tak payah cerita pasal anak sangat. Depan dia lain lah kalau dia nampak anak-anak kita memang tak tahu diam ke apa. Tapi tak payah cerita. Dia sedih dalam hati dia tu tapi takkan dia nak bagi tahu. Dia stres. Sikit-sikit tak banyak sikit dia akan rasa stres. Nanti kan ada lagi orang cakap cuba buat rawatan ni, cuba buat rawatan tu, cuba jumpa sana, cuba jumpa sini, cuba ambil ubat tu, cuba jumpa. Tuan-puan, orang tu tahu tuan-puan nak usaha macam mana dan dia tahu keadaan tu. Mungkin ada orang memang sengaja tak nak anak. Ada orang memang dia nak berbulan madu. Bang, jom kita kahwin, kita bulan madu 5 tahun. Ada orang macam tu. So, bila korang duk sibuk tanya, tak stres ke pasangan tu? Stres lah. Stres pasangan tu kena sampai gaduh suami isteri. Tak rasa bersalah kita tuan-puan kerana mulut kita yang bertanya tanpa kita memahami, tanpa kita rasa macam baik aku pilih soalan yang betul. Kita selama badak je tanya, orang tu pula jadi gaduh suami isteri. Tuan-puan rasa tuan-puan ada saham tak dalam pergaduhan tersebut? Untung kalau dia bergaduh tu dia tak cerai. Untung kalau dia bercerai, tuan-puan agak-agak tuan-puan ada saham tak kepada perceraian dia. Perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah dan orang-orang yang menyebabkan ke arah perceraian itu, contoh orang ketiga ke ataupun contoh keluarga yang tak menyokong, yang bagi minyak lagi, dia pun akan mendapat juga tahu saham bila berlaku suatu perceraian ni. Dia lainlah kalau perceraian tu berlaku yang diharuskan, macam contoh dia dah kena pukul teruk-teruk, dah berdarah-darah sampai melibatkan dia punya keselamatan dia, sampai dah nak gila lah bini tu dibuatnya. Jadi memang yang itu harus kita bercerai. Sunat lah. Sunat kita bercerai sebab menjaga keselamatan diri. Tetapi tuan-puan, kebanyakan rumah tangga, dia bercerai hanya sebab yang kadang-kadang remeh-temeh sangat. Nak tahu remeh-temeh ke tidak? Cuba tanya pasangan bercerai. Nak tak lagi? Kalau jumpa balik pasangan, nak tak lagi bersama? Kalau dia kata dia, itulah. Kalau saya tahu dulu, saya sabar sikit, boleh saya bersama balik. Sebab anak-anak perlukan kami berdua. Kan? Kadang-kadang bila contohlah dia dah cerai, dia kahwin balik semula. Pasangan yang baru dia jumpa tu, kadang-kadang waktu itulah dia teringat yang lama. yang lama dulu tak macam ni. Yang lama dulu sabar sikit. Yang lama dulu, orang kata macam, yalah banyak perangai buruk tapi yang ini dia okey. Nanti teringat. Maksudnya kalau kita sabar sikit tuan-puan, yang ini pada yang belum berlaku. Kalau tuan-puan rasa stres dengan pasangan, sabarlah banyak-banyak. Sabar banyak-banyak lah. Kalau dah nak macam ada orang macam tak tahan sangat lah nak bercerai. Kadang-kadang ada masalah orang ketiga dan sebagainya. Itu yang saya macam, sebenarnya saya cerita tentang itulah. Sekarang ni ramai hati-hati pasangan tuan-puan. Saya pun tak tahu cerita ni. Yang Kak Ina pun tak faham cerita ni. Saya rasa tuan-puan pun tak berapa nak faham cerita ni. Ia tentang apa tahu? Bila orang dah berlaku kat dia baru dia faham apa dia. Sekarang ni orang gunakan sihir untuk memisahkan rumah tangga.
Dan yang saya terkejut tu, bukan sihir pemisah rumah tangga ni berlaku dalam Nusantara kita sahaja. Berlaku di Malaysia, Indonesia dan sekeliling kita sahaja. Tetapi orang-orang Eropah juga melakukan sihir. Orang-orang Rusia juga melakukan sihir. Orang-orang Afrika juga melakukan sihir. Seluruh negara, seluruh dunia, dia memang percaya kepada syaitan. Itu orang-orang yang sangat tunduk kepada syaitan. Syirik. Orang syirik bukan dalam Nusantara sahaja. Orang syirik satu dunia. Dan kawan-kawan saya tu yang Kak Ina cerita, antara kawan-kawan dia ada yang diganggu. Suami dia family man tau. Family man, dah stabil, ada bisnes, memang duit cukup lah. Dia disihir oleh perempuan muda daripada Rusia. Sedih tuan-puan? Bila kita sihir ni, dia akan teringat-ingat, dia tak layan kita dah. Dia dah tak macam diri dia dah. So alhamdulillah sampai kawan kepada kawan saya ni dah nak pergi mahkamah dah. Dah kat mahkamah untuk filekan perceraian. Alhamdulillah Allah Ta'ala menyelamatkan. Allah Ta'ala datangkan ahli keluarga dia yang lain bagi tahu, why not kita pergi jumpa ustaz dulu. Sebab lain macam. So selama isteri ni masih ada sabar sikit dalam diri dia, okey jomlah. Betul tuan-puan, suami dia diganggu oleh sihir oleh perempuan Rusia. Dia sekarang dah main Rusia, main Afrika tau sekarang ni. So hati-hati kita, tak ada apa yang mustahil. Sebab itu penting ada tips lah saya bagi. Bagi suami yang selalu outstation, isteri kena usahakan macam mana nak duduk, nak ikut suami ke mana suami pergi. Dan itu yang sedang saya usahakan sekarang. Kita ni tuan-puan, kita ni wajib berusaha. Hasil, kejayaan, kegagalan, kehasil, Allah tentukan. Dan tentulah kalau kita dah berusaha, nak Allah kasihani kita kena berdoa, banyak-banyak berdoa. Kita kena, ibadahnya kita kena jaga, amalannya kita kena jaga. Hubungan sesama manusia kita kena jaga. Hubungan dengan Allah tadi saya dah sebut kan. So semua tu kita jaga, kita seimbangkan diri kita, kita bersederhana, tak berapa, tak sampai tak jadi orang yang kalau excited sangat. Kalau menyampah sangat ke orang. Kalau mengata lebih-lebih. Jangan macam tu tuan-puan. Kita jadi manusia yang sederhana. So mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah kasihani kita dan Allah lindungi rumah tangga kita semua. Mudah-mudahan kita dah usaha ni, Allah terima usaha kita dan Allah beri kita hasil yang kita nak, iaitu rumah tangga kita kekal. Dia tak cakap aman bahagia. Tak adalah macam tu kat dunia ni, bukan. Ini dunia tuan-puan, bukan syurga. Yang aman bahagia tu syurga. Kita ni kadang-kadang bahagia kejap, kadang-kadang ada ujian kejap, kadang-kadang nangis kejap, kadang-kadang bahagia balik, kadang-kadang happy balik, kadang-kadang sedih balik, kadang-kadang stres, kadang-kadang happy, kadang-kadang excited. Dia kadang-kadang macam tu dunia. Normal lah. Yang penting apa tuan-puan? Yang penting kita masih hidup. Kita sedang kekalkan kita ni hidup, bertahan untuk hidup. Agi hidup, agi ngelaban. Selagi hidup, selagi tu berusaha. Kita masih lagi belum bercerai dalam rumah tangga. Kita masih lagi duduk dalam rumah tangga tu. Bersyukurlah tuan-puan. Bila duduk dalam rumah tangga, sama je macam bisnes. Macam-macam berlaku dalam tu. Waalaikumsalam sabaria. Ada ujiannya, ada geloranya, ada ombaknya, ada angin ribut taufannya. Normal. Apa pun ribut taufan yang datang, rumah tangga kita ni kena kukuh. Biar bertahan tu. So macam mana nak bagi bertahan? Itulah banyak yang Allah dah ajar. Tutup auratnya sebagai isteri. Isteri kalau boleh duduk rumah, jangan merayau je kerja dia. Isteri kalau boleh, kalau nak berjalan dengan suami. Kalau ada benda penting sahaja, bawalah peneman. Macam gitu. Tu antara-antaranya. Lepas tu isteri tu kalau duduk rumah, jangan tengok TV sahaja. Pergilah baca buku, mengaji dan sebagainya, belajar. Jadi isteri yang bijaksana. Jadi isteri yang kalau suami ada masalah, kita boleh menasihati, kita boleh bagi idea. So suami itu menghargai kita. Oh bagusnya isteri saya bijak. Bagusnya isteri saya kalau saya buat salah, isteri saya tak hentam saya. So nanti suami kita kalau ada masalah lagi, dia cari kita juga. Dia tak cari orang lain. Dia tak cari orang lain atau kawan-kawan dia untuk luahkan perasaan. Sebab pada dia, cukup dia mengadu, dia share tentang isu, tentang masalah dia, tentang perasaan dia kepada isteri dia. Sebab isteri dia tu isteri yang bijak. Bukan isteri yang cepat melenteng. Bukan isteri yang asyik salahkan. Tu lawak, saya dah cakap. Tu lawak, saya dah cakap. Sampai bila tuan-puan nak tu lawak, saya dah cakap? Sedangkan isteri tu pun banyak lagi dia punya dosa dia. Banyak lagi kekurangan dia. Yang suami ni banyak maafkan. Suami ni malah nak cerita, malah nak cara lah. Malah nak panjang-panjang. Why not kita jadi isteri yang memang jangan panjang-panjang sangat?
Kita banyak lagi benda kita kena jaga. Kita ni perempuan, saya banyak tengok komen-komen tuan-puan saya baca semalam. Kita perempuan, isteri ni dugaan banyak, kesedihan banyak, tanggungjawab banyak. Tak cukup tangan yang berniaga di rumah lagi Puan Winnie Ayu ni. Oh cokodap. Yang berniaga di rumah lagi. Tak jaga. Dah duduk rumah Puan Wani. Takkanlah kita tak kemas rumah. Takkan tiba-tiba anak kata lapar kita tak masak. Takkanlah kita tak ambil kain kalau hujan. Lepas tu kalau dah tak hujan kita sidai balik. Banyak kerja kan? So berdouble-kan kerja. Jadi perempuan ni kena kuat tuan-puan. Bila kita dah macam gitu, janganlah sikit-sikit kita nak cari pasal dengan lelaki kita. Penat tuan-puan, kita energi jangan bazir sangat. Kan? Yang penting kita kena duduk rumah ke, kita kena percaya diri. Saya dulu saya jadi suri rumah agak lama. Saya menjadi guru 6 tahun lepas saya berhenti jadi guru. Kemudian saya tidak pergi office. Saya memang sebagai director tapi saya tidak pergi office. Saya terima allowance. Dan saya jadi suri rumah selama tak silap saya 5 tahun. Plus minus lah 5 tahun. Lama tuan-puan. Sepanjang 5 tahun tu ada orang yang memberi pujian. Oh bagus jadi suri rumah. Zaman sekarang ramai wanita tak nak jadi suri rumah. Sebab jadi suri rumah ni stres. Jadi suri rumah ni dia punya kerja 24 jam. Baik pergi kerja dapatlah rehat sekejap daripada kerja-kerja di rumah yang tak pernah habis. Kan? 5 tahun saya berhadapan dengan ada orang yang memandang rendah kepada suri rumah. Tu tak habis lagi. Cara orang, kenapa duduk rumah tak kerja? Kenapa ada ijazah tak nak kerja? Kenapa menyusahkan suami? Kenapa mengharapkan duit suami? Kita perempuan, kita kena jadi perempuan yang independen. Saya cakap la ilaha illallah. Manusia ni kalau boleh bercakap sesuka hati sungguh, saya kata. Dia tak tahu pun suri rumah ni lah yang memudahkan suami dia pergi kerja. Cari duit, capai kejayaan. Macam saya jaga anak di rumah untuk semata-mata saya nak bagi suami saya pergi belajar. Sampai US sana tu suami saya belajar. Bukan sekali suami saya pergi US. Bukan melibatkan 10 hari sekali pergi US. Lebih 10 hari. Kadang-kadang bila kita kira, dah nak dekat 20 hari dia pergi kat sana. Sebab dia punya perjalanan apa semua tu dan kerja-kerja kat sana. Bukan sekali suami saya pergi US. 5 kali dia pergi tanpa saya. Kalau saya tak jaga anak-anak di rumah, saya tak pastikan anak-anak saya selamat di rumah, agak-agak tuan-puan, suami saya kat sana US tu tenang tak hati dia. Agak-agak dia rasa, masa tu anak kecil-kecil tuan-puan. Kan ni ada kolam tepi rumah kan. Saya nak kena latih anak saya pergi berenang dulu kat sebelah tu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah dengan teknik suami saya, ramai tanya macam mana Muhriz yang 3 tahun tu, dia dah pandai berenang. Dia sangat yakin berenang. Dia boleh terjun macam tu je. Dan hari tu dekat hotel, dekat mana Sand and Sandal, dia memilih untuk terjun di kolam yang memang orang dewasa tu. Memang kalau tim-tim momentum tengok, sebab saya sendiri tak pandai berenang. Saya sendiri dulu belajar berenang, lepas tu dah lama tak berani dah. Anak saya tu pandai. So apa orang tanya, apa yang Tuan Najib buat? Senang je teknik dia nak tahu. Dah share belum? Korang dah tekan share ke belum yang saya share pagi ni? So mudah-mudahan nanti ada orang dapat manfaat daripada perkongsian saya. Tuan-puan yang tekan share, tuan-puan lah yang dapat saham tu. Saya dapat, kita kongsi sama-sama. Kan? Kita tak tahu bila umur kita tuan-puan. So selagi kita hidup ni, selagi apa yang kita boleh beri pada orang, berilah kejayaan, berilah kebaikan pada orang. Kalau orang tu ambil satu benda pun, kita dah dapat pahala insya-Allah. Kita ni jadi manusia jangan sampai satu tahap, dia ada level yang lagi tinggi. Dia mengharapkan bukan mengharapkan pahala. Bila kita buat baik ni tuan-puan, bila kita nak buat baik dengan orang, dengan hamba Allah, kita berhubung, kita lebih rapat dengan Allah, tu bukan sebab pahala semata-mata. Itu kerana kita bersyukur kepada Allah. Itu kerana kita rasa nak dekat dengan Allah. Bila kita sayang manusia, kita akan rasa dekat dengan Allah. Kita akan rasa Allah dekat dengan kita. Bila kita zikir, bila kita ibadah, bila kita cakap benda baik, kita akan rasa sebenarnya Allah dekat dengan saya. Allah melihat apa yang saya buat. Allah rasa saya ni bersyukur orangnya. Ya, begitu. Kita solat duha tu bukan semata-mata nak doa biar kaya. Yang kita solat duha tu sebab kita memikir banyaknya nikmat Allah dah bagi kat kita. So apa cara kita bersyukur kepada Allah? Sampai dia ada level tinggi sikit. Nanti lagi tinggi. Dah tak heran pun apa-apa yang berlaku kat dunia ni. Dah tak heran pun apa-apa yang Allah nak bagi ke tak beri. Sebab dia percaya bulat-bulat apa Allah bagi, apa Allah tak bagi, semua yang paling baik. Semua yang akan selamatkan dia dekat syurga, dekat akhirat esok. Semua yang akan bantu dia masuk syurga. Sebab dunia ni memang sangat sekejap.
Dunia ni sangat sementara. So apa yang sempat kita buat kat dunia, share benda baik ke, bercakap benda baik ke, fikir benda baik ke, tolong orang ke. Bila saya cakap dengan anak saya sedih. Umi ni kalau awak pergi sekolah, mesti Umi Abi dah tak ada kat rumah. Dia sedih tau, dia nangis. Saya kata, wah, Umi, saya tak cerita yang biasa-biasa tau kat anak saya. Walaupun anak saya baru 6 tahun. Teknik tadi saya tak share lagi. Saya tak tahu orang nak ke tak teknik yang suami saya buat tu. Macam anak-anak kami semua pandai berenang. Korang share dulu, korang cakap nak dulu. Macam saya share. Saya cakap dengan Wawa, saya kata, Wawa, Umi Abi ni kena keluar cari duit. Ramai orang susah sekarang, Wawa. Orang tak ada rumah ramai. Orang tak cukup makan ramai. Orang yang tak ada beli baju ramai. Orang tak ada beli mainan. Kita cakap yang kanak-kanak faham. Orang yang tak ada beli mainan ramai. So semua tu Umi Abi kena tolong. Jadi Umi Abi kena tolong. Kadang-kadang Umi Abi kena keluar. Tak boleh duduk dalam rumah. Umi Abi kena cari duit. Kena tolong orang. Nanti Wawa nak sekolah, kena bayar duit sekolah. Cerita ke anak. Kita jangan underestimate anak tu. Anak kita tu bijak, tuan-puan. Plus, anak kita tu kalau cakap benda baik, terima kasih banyak penghudha yang dah share. Dah share puan, dia kata, terima kasih banyak penghudha. Anak kita tu, bila kita cakap masuk benda baik, dah besar esok dia jadi orang yang bijak dan matang. Dia boleh bawa diri dia. Walaupun dia anak orang kaya ke macam mana pun, kalau kita didik dengan betul, kita kenalkan dia, ini harta. Harta ni letak di tangan saja. Jangan letak dalam hati sayang sangat sampai kita tak sayang manusia. Anak tu nanti dia reti bahasa, dia reti beza. Tak adalah dia bawa, dia pergi sana, pergi sini, masuk kampung ke, masuk bandar ke, dia belagak dengan harta yang dia ada. Kan? Of course saya akan sediakan kereta yang terbaik untuk anak-anak saya. Bila dia dah sampai universiti ke, college ke, dan mana-mana ke, of course saya akan sediakan tempat yang terbaik untuk anak saya belajar. Tetapi saya kena ajar dia orang macam mana kita nak gunakan semua harta-harta ni tanpa kita berlagak, tanpa kita sombong. Dan macam mana kita nak gunakan harta kita ni supaya Allah nampak, oh, dia ni boleh pegang harta. Dia ni kalau pegang harta, insya-Allah bawa dia ke syurga. Kita kena tunjuk tu, kena usaha, kena cakap dengan anak, bukan kita untuk diri kita je. Semalam Kak Ina, banyaklah yang kita berborak sebab kita ni dah umur-umur nak 40-an. Bila umur-umur 40-an ni dah fikir nak mati. Bila kita fikir kita dah dekat nak mati, kita akan fikirkan apa? Siapa yang kita tinggalkan? Anak-anak kita ni macam mana? Sebab ni dah akhir zaman. Kita tak tahu yang kiamat tu berlaku pada anak kita ke, berlaku pada cucu kita ke, cicit kita ke. So apa yang kita kena buat sepanjang kita hidup? Sebab waktu tu mungkin kita dah tak ada lagi, tuan-puan. Kita dah dalam alam barzah yang kalau Allah bagi izin kita terang kubur, teranglah kubur kita. Kalau Allah bagi kita izin apa orang kata, luas kubur, luaslah kubur kita. Kalau Allah izinkan kita duduk di taman-taman syurga, maka kita waktu itu sedang duduk di taman-taman syurga, insya-Allah, dengan rahmat Allah. Tapi sekarang ni yang tinggal kat dunia ni siapa? Anak-anak kita, cucu cicit kita, keturunan kita. So kita kena kuat kat situ. Kita kena didik dia daripada kecil. Kita kena ajar dia segala-segala yang ada ni hanyalah yang Allah bagi pinjam. Tak payah kita nak macam kelang kabut sangat nak belagak dengan harta-harta ni. Kita gunakan. Saya bukan tak guna, baik mahal guna. Dan itulah nikmat Allah bagi. Apa je Allah bagi nikmat, gunakan. Gunakan, kita kena guna selalulah. Memang saya guna sokmo. Barang-barang itu tanda saya bersyukur kepada Allah. Apa yang saya beli, saya pernah share sebelum ni, saya akan pakai terus. Sebab saya tak tahu umur saya bila. Dan saya dah buat plan. Kalaulah ibu bapa saya pergi dahulu, saya akan cepat-cepat sedekahkan semua barang-barang, baju-baju diorang, baju-baju mak ayah saya kepada orang. Saya tak nak biar orang tua kita ni dekat dalam alam barzah, settle. Tak ada harta yang Allah petikaikan. Mana harta ni, ke mana kamu guna? Harta ni kat mana lagi? Ni ada lagi tinggal kat dunia ni. Dah bagi kat anak-anak ke belum? Anak-anak dah guna dengan betul ke belum? Benda-benda tu semua, tuan-puan, kena ada ilmu. Benda-benda tu semua kena doa pada Allah. Doa tau. Kita dah tahu kita kena doa. Ya Allah, jadikanlah aku anak-anak yang boleh mengurus harta ibu bapaku dengan baik. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku, anak-anak hamba-hambamu yang boleh menguruskan hartaku dan suamiku dengan baik. Bila kita mati esok, macam mana kita ke alam barzah? Allah akan tanya pasal harta kita. Allah akan tanya pasal, aku ni cakap dah macam ustazah dah. Sorry lah, saya bukan cakap pasal, saya tak reti, saya bukan bidang agama. Tapi yang saya cakap ni, benda yang saya fikir, benda yang saya dah buat ni, sedang buat. Benda yang saya dah lalui, apa kesan-kesan dia.
Sampai saya dapat apa yang kalau korang nak tengok apa yang saya dapat sekarang, macam mana nak dapat. Dan bila kita dah dapat, macam mana nak urus. Dia dah dapat macam ni, bukan dah kira berjaya tuan-puan. Dah dapat macam ni, yang tuan-puan nampak ni, dia kena pandai urus. Dia bukan suka-suka, dah berjaya, dah settle lah. InsyaAllah lah berjaya dunia, berjaya akhirat. Oh, senang betul cerita tuan-puan. Kalau macam tu, seronok. Dia, lagi Allah bagi nikmat. Satu, lagi ujian berat. Kedua, lagi Allah nak tengok. Lagi tanggungjawab berat. Zakatnya orang keliling kita ni macam mana, family kita macam mana, hajinya macam mana. Kan? Okey tuan-puan, saya rasa saya kalau dengan tuan-puan ni, ya Allah semangat betul lah. Lama lah saya kalau live. Minta maaf lah banyak Minta maaf banyak. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkanlah, siapa yang kalau dengan saya ni live, kita live tentang live kehidupan. Tapi kalau tuan-puan nak tahu tentang bisnes, tentang online, macam mana nak online, macam mana nak join program-program dalam Momentum Internet, siapa yang kenal Momentum, cakaplah saya kenal. Siapa yang belum kenal, cakap saya baru nak kenal, pun boleh komen kat sini. Saya baru nak kenal Momentum ialah yang Tuan Haji Asaduk asaskan 7 tahun lepas. So, kita banyak program-program dan kita pun banyak kali bersolidariti sempena COVID. Dan bukan saja kita bersolidariti dengan hantar barang-barang, dengan KKM dan sebagainya, dengan hospital, tapi kita bersolidariti, kita bagi kelas-kelas yang murah. Dan janganlah sebut pasal, kenapa kalau kata janji nak bagi RM10, dapat dah RM30, tuan-puan. Kami ni berbisnes, tuan-puan. Kita bisnes tak kalah kita tak nak untung. Kalau bisnes tak untung, macam mana kami nak bagi yang terbaik? Macam mana kami nak sediakan Zoom yang terbaik? Macam mana kami nak sediakan setup yang terbaik? Macam mana kami nak upah pakar-pakar yang terbaik? Semua tu guna duit tuan-puan. Tak bolehlah kita nak, ni kebajikan. Itu kebajikan masyarakat. Kita ni bisnes, kita ni perniagaan. Kan saya kata orang Islam kena kaya. Dan bila berniaga, kena ada untung. Sikit ke banyak ke kena ada untung. So untung tu kita kena pandai urus. Bila makin untung sebuah syarikat. Kalau tuan-puan masuk dengan syarikat Islam, contoh kami Momentum Internet. Alhamdulillah mostly kami orang Islam. Tuan-puan support. Tuan-puan belajar dengan Momentum, dalam masa sama tuan-puan support orang Islam punya perniagaan. Saya pun sama. Saya nampak orang-orang kawan-kawan kita kan ramai orang-orang Islam yang berniaga. Saya beli barangan dia orang. Kalau pergi makan, saya dan suami berkeras nak bayar. Kita tak nak makan free. Walaupun diorang memang makan bagi free punya kat kita. Satu lagi ni saya nak ucapkan terima kasih. Ni suami saya pesan. Banyak kali bila kami berdua makan kat mana-mana, tak kiralah tempat murah ke tempat mahal, Masya Allah. Mesti dah ada orang bayarkan. Kadang-kadang kita tak sempat kenal siapa. Tahu-tahu kita nak bayar, dah bayar. Ya Allah. Tak cakap. Dia bayar, dia terus pergi. Kadang-kadang kata Sifu, tu je. Kita pun tak tahu dia dah bayar. Dia tegur Sifu ataupun Tuan Najib. Tahu-tahu nak bayar, ya Allah. Tak sempat cakap terima kasih, tuan-puan. Saya di kesempatan ni, kalau tuan-puan yang, kalau mereka yang pernah membelanja kami makan tu, terima kasih banyak-banyak. Terharu sangat saya. Dan semoga apa yang kami makan jadi ibadah kami, jadi darah daging. Dan semoga setiap ibadah kami dapatlah kepada tuan-puan. Dapatlah tuan-puan, kita sama-sama esok. Kita sama-sama. Saya sangat suka kalau kita nak masuk syurga tu bukan seorang-seorang. Kita nak masuk syurga seramai yang boleh. Kan? Kita ni umat akhir zaman. Banyak ujian, banyak mehnah, banyak dugaan, banyak fitnah. Fitnah dia memang kita kena jaga-jaga tuan-puan jaga diri elok-elok. Jangan sampai kita tersekat, kita termasuk dalam fitnah dunia ni. Kejam tuan-puan. Fitnah tu kejam. Dan manusia-manusia kat luar sana yang tak takut Tuhan tu, bila dia nak memfitnah kita, Masya Allah, kejam. Tuan-puan, jaga diri, minta doa pada Allah, minta Allah lindung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Ya Allah, selamatkan kami semua, ya Allah, daripada azab kubur, azab api neraka-Mu, azab kuburmu, daripada fitnah dunia, fitnah akhirat dan fitnah akhir zaman serta fitnah dajjal. Doa tu banyak-banyak, jangan tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita doakan ramai-ramai dan doa tu jangan tinggal tuan-puan Fitnah-fitnah semua ni takut. Even saya pun doa, ya Allah selamatkan rumah tangga saya, rumah tangga kami, ya Allah, daripada fitnah poligami, daripada fitnah perceraian. Saya doa, kita punya kewajipan berdoa. Hasil macam saya ulang lagi, hasil tu Allah. Bila Allah dah tentukan sesuatu, itu yang paling baik. Tapi sebelum jadi sesuatu yang kita tak ingini, sebab setiap orang boleh memilih
Korang boleh pilih lah, korang suka poligami ke tak suka poligami. Walaupun benda tu Allah izinkan, tapi kita boleh pilih, ya Allah, bagilah saya rumah tangga monogami. Bagilah saya menjadi satu-satunya isteri suami saya. Kita doa. Kita usaha. Okey, tuan-puan. Tuan-puan jaga diri, jaga family, jaga anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.